Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid tahun 4 Pintar. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai kata ganti nama. Okey, kata ganti nama ini terdapat pada unit 3 iaitu masyarakat berilmu. Kata ganti nama ini termasuk dalam aspek tata bahasa yang perlu dipelajari oleh murid tahun 4. Okey, mari kita lihat apakah standard pembelajaran yang akan murid belajar pada hari ini. Kita memahami dan menggunakan kata nama mengikut konteks tidak formal. Iaitu kata nama di sini ialah kata ganti nama. Okey, seterusnya. Okey, apa itu kata ganti nama? Kata ganti nama digunakan untuk menggantikan kata nama. Contoh cikgu bagi di sini adalah Cikgu Taufik. Okay, dengar dulu, cikgu akan baca satu petikan. Kenapa pentingnya kita perlukan kata ganti nama? Contoh petikannya adalah Cikgu Taufik pergi ke kedai. Di sana, Cikgu Taufik berjumpa dengan ayahnya. Kemudian, Cikgu Taufik dan ayahnya membeli segantang beras. Seterusnya, Cikgu Taufik dan ayahnya pulang ke rumah. Nampak tak? Ayat di situ ada pengulangan. Cikgu Taufik dan ayahnya, setiap ayat Cikgu Taufik dan ayatnya. Jadikan ayat itu tidak gramatis ataupun tidak sedap didengar. Oleh itu, wujudnya kata ganti nama untuk menggantikan Cikgu Taufik dan ayahnya. Kita sebut yang pertama. Ayat kedua, Cikgu Taufik dan ayahnya kita tukarkan dengan menggunakan kata ganti nama mereka. Barulah sedap. Ini masih nak mengulang Cikgu Taufik dan ayahnya. Cikgu Taufik dan ayahnya. Jadikan ayat kita tak sedap. Sebab tu wujudnya kata ganti nama. Okay, seterusnya. Kata ganti nama ini terbagi kepada dua. Yang pertama ialah kata ganti nama diri. Okay. Seterusnya ialah kata ganti nama tunjuk. Okay, kita tengok dulu kata ganti nama. Okay, ada 3 kata ganti pertama, kedua dan ketiga. Okay, tengok apa kata ganti diri pertama. Okay, kata ganti nama pertama dia ialah digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap. Contohnya, cikgu pun sedang bercakap. Ini kan orang yang melafazkan ayat tu. Contohnya, aku. Okay, aku ini digunakan untuk bila kita bercakap dengan kaum biasa ataupun Tuhan. Contohnya, ya Tuhanku, maafkanlah dosa-dosa aku. Kamu selalunya menggunakan aku. Okay, saya. Saya ini digunakan apabila bercakap dengan orang yang baru kita kenali. Sebagai contoh, kamu ada kawan baru yang berpindah masuk ke sekolah. Kamu akan bertanya, siapakah nama kamu? Lalu pun dia menjawab, nama saya ialah Afiq Rifki. Nampak tak? Kamu tak berkenalan atau kamu tak pernah berjumpa. Maka kamu bahasakan diri kamu dengan perkataan saya. Okey, seterusnya. Kami dan kita ini digunakan untuk bilangan orang yang lebih daripada satu. Okey, contohnya kita tengok kami. Kami digunakan pada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua. Okey, contoh nanti cikgu bagi yang lepas ni. Tengok kita digunakan pada diri sendiri dengan menyertakan diri orang kedua. Apa beza kami dan kita? Okey, di sini cikgu ada beri contoh beza antara kami dan kita. Okey, kita tengok perkataan kami. Kata ganti kami. Okey, ini adalah situasi di mana kamu berada di dalam kelas sedang belajar. Okey, cikgu tanya, cikgu mencari pasangan murid yang sukarela menjawab soalan di hadapan. Okey, lepas tu Syahdan pun jawab, cikgu, kami sukarela menjawab soalan di hadapan. Kami ini, okey, yang bercakap ni Syahdan, tapi dia mewakili dua orang, iaitu Syahdan dan juga Irfan. Nampak tak? Kami ini melambangkan dua orang ataupun lebih, iaitu
situasi ini ialah Syahdan dan juga Irfan. Okey, seterusnya. Okey, sekarang ni kita tengok pula kita nak gunakan macam mana. Okey, di sini ada situasi. Okey, Sophia dan juga dia sedang membuat latihan di kelas dan waktu sudah menghampiri waktu rehat. Okey, maka dia pun bertanya kepada Sophia, "Kamu sudah siap latihan itu?" Dia pun jawab, "Sudah. Kalau begitu, mari kita ke kantin untuk makan." Dia pun jawab, "Mari kita." Kita maksudnya, mula-mula dia bercakap seorang. Okey, mewakili seorang. Kemudian, dia nak mewakili kedua-duanya, iaitu dia dan Sophia. Dia mengajak dia bercakap. Lalu, bagi mewakili kedua-dua ini untuk pergi ke kantin, dia tekan kita. Seterusnya, tengok tak kata ganti nama kedua. Kata ganti kedua digunakan untuk menggantikan diri orang yang mendengar. Jadi kamu yang bercakap, orang yang bercakap. Sekarang ni orang yang mendengar. Okey, tengok contoh kata ganti nama kedua. Okey, ni salah cikgu tersalah tulis sini. Okey, kamu digunakan apa? Digunakan untuk diri orang kedua. Orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Boleh untuk satu orang ataupun lebih. Okey, awak digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Ini untuk satu orang sahaja. Okey, kalian. Bila kita nak guna kalian ni? Digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap. Okey, kita tengok contoh dia. Okey, ini adalah contoh juga situasi di dalam kelas. Okey, contohnya yang bercakap di sini ialah siapa? Yang bercakap ialah Cikgu Taufik. Okey. Adakah kalian sudah siap menyalin petikan ini? Kalian ini, cikgu tanya kepada mewakili Akil, Firdaus dan juga Koyum. Tapi cikgu mengajak diorang untuk bercakap di sini. Okey. Lalu cikgu gunakan kalian. Nampak tak kalian? Sebab lebih daripada dua orang, iaitu Koyum dan Akil, Firdaus. Okey. Difahamkan maksud bagi kalian. Cikgu putarkan semula. Okey, kamu. Okey. Kamu dan awak untuk selalunya. Okey, cikgu tanya. Ada dia sedang bergerak ke kelas. Lalu cikgu bertemu dengan dia di pertengahan jalan. Cikgu tanya, "Awak tak pergi ke mana?" Nampak seorang sahaja. Pun kemudian dia dan juga Sophia sedang berjalan menuju ke perpustakaan. Lalu cikgu tersempat dengan dia. Maka cikgu tanya, "Kamu berdua hendak pergi ke mana?" Nampak tak? Cikgu menggantikan Sophia dan juga dia dengan menggunakan kataan kamu. Okey, kita tengok pula kata ganti nama ketiga. Okey, kata ganti nama ketiga digunakan untuk menggantikan diri orang yang diceritakan halnya. Orang yang diceritakan hal ni tidak hadir. Okey, contohnya mereka. Okey, mereka ni bila kita nak gunakan? Digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang. Okey, seterusnya. Nanti contoh ni cikgu akan pada slide seterusnya. Okey, yang kedua. Dia dan ia digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan. Contohnya, cikgu bagi contoh situasi ini. Mana Haikal dan Afiq hidup berjiran. Tetapi pada satu hari, Haikal datang ke sekolah manakala Afiq tidak hadir. Kemudian, guru kelas bertanya kepada Haikal, "Haikal, kenapakah Afiq tidak bersekolah pada hari ini?" Lalu Haikal jawab, "Dia tidak hadir ke sekolah, cikgu, kerana dia demam." Nampak tak? Haikal menggantikan nama Afiq tadi dengan perkataan dia. Perkataan dia. Okey, seterusnya. Beliau. Beliau ni kita gunakan
untuk orang yang kita hormati seperti pemimpin, tokoh dan guru besar. Contohnya, guru besar bagi Sekolah Ladang Mutiara ialah Cikgu Roslin. Beliau berasal daripada Paloh. Nampak tak? Cikgu bercerita tentang guru besar. Tapi adakah guru besar berada di hadapan cikgu? Tiada. Guru besar tiada di hadapan cikgu. Cikgu menggantikan Cikgu Roslin dengan perkataan beliau pada ayat cikgu yang kedua tadi. Ingat ya, hanya kita gunakan beliau ni untuk orang yang kita hormati seperti pemimpin, tokoh dan guru besar. Pemimpin ni boleh juga contohnya sebagai Perdana Menteri kita sekarang. Seterusnya, kita tengok contoh bagi mereka. Contohnya situasi di sini, Aina dan Humairah berada di dalam kelas. Cikgu pun bertanya, di manakah murid lelaki kelas kamu berada sekarang? Mereka jawab, mereka sedang bermain bola sepak di padang sekolah. Humairah, masukkan siapa yang dengan mereka? Mereka ini ialah Amsyah, Danish, Akil Rifki dan juga Haikal. Mereka. Tapi adakah Amsyah, Danish, Akil dan Haikal ini berada di dalam kelas? Tidak. Mereka berada di padang. Adakah dia orang hadir di hadapan Cikgu Taufik dengan Humairah di kelas? Tidak. Maka perkataan mereka ini digunakan bagi menggantikan nama Amsyah, Danish, Akil dan juga Haikal. Seterusnya. Sekarang ni kita sampai kata ganti nama tunjuk. Kata ganti nama tunjuk ada dua, iaitu kata ganti nama tunjuk umum dan juga kata ganti nama tunjuk tempat. Kata ganti nama tunjuk umum adalah digunakan untuk menunjukkan manusia, haiwan dan benda. Haiwan dan benda. Contohnya ada dua, iaitu ini, itu. Ini untuk menunjukkan sesuatu yang hampir dan dekat. Manakala kalau jauh, kita akan gunakan itu untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Sebagai contoh. Inilah contoh bagi ini. Nampak tak? Buku ini, buku di atas meja ini kepunyaan Afiq. Nampak tak? Puteri ini berhampiran dengan buku ini. Maka dia gunakan perkataan ini. Seterusnya contoh itu pula. Kita tengok contoh bagi itu. Sekarang ni Syahrizan dan Adam berada di hadapan bilik sains. Apa yang Syahrizan dan Adam cakap? Walaupun jauh, saya masih dapat bau makanan yang dihidangkan di kantin itu. Jauh kan? Mereka berada di hadapan bilik sains. Tapi mereka dapat bau makanan yang jauh, yang berada di kantin sekolah. Oleh itu, mereka gunakan itu. Seterusnya. Ini yang terakhir. Kata ganti nama tunjuk tempat. Kata ganti nama tunjuk tempat digunakan untuk menunjukkan tempat sahaja. Tak boleh gunakan benda, tak boleh gunakan untuk dia, dan barang. Sebagai contoh, sini ni untuk menunjukkan tempat yang dekat atau hampir. Manakala situ digunakan untuk menunjukkan tempat yang tidak begitu jauh. Seterusnya, sana digunakan untuk menunjukkan tempat yang jauh dan agak jauh. Cikgu tunjukkan satu situasi bagaimana kita gunakan kataan sini. Cikgu dan murid tahun 4 pintar berada di dalam kelas. Lepas tu, cikgu duduk di meja guru. Lalu, cikgu pun menyuruh Haikal ke hadapan. Haikal, sila bawa buku kamu dan berdiri di berhadapan guru di sini. Cikgu dan Haikal berada dekat dengan cikgu. Seterusnya, situasi yang kedua di mana kita akan menunjukkan penggunaan situ.